Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Saya suka sangat live di dalam kereta ya. Bila live dalam kereta ni jadi macam feeling lain sikit lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saira. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah SWT beri kita kesempatan lagi kan. Ramai orang keluar ni, tapi gimana tak ni pun ada orang pergi tokong, ada orang masih lagi menuju ke pasar raya, kedai. Apa khabar semua petang ini? Ini berapa ya bulan hari ni? 6 hari bulan. 6 hari bulan. Sangat pantas masa berlalu rasa macam itu baru je PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan. Tiba-tiba dah PKPB. Tiba-tiba COVID dah habis. Orang semua boleh bekerja dengan biasa. Tapi rasanya macam COVID ni baru norma barulah. Dia takkan habis, takkan hilang. Cuma orang kena menjaga kesihatan, menjaga kesihatan, kebersihan. Apa khabar semua? Saya dalam perjalanan menuju ke suatu destinasi. Okey, sebab saya ada meeting dengan Imam Muda Ashraf. InsyaAllah petang ni kita nak ambil berkat sikit daripada Ustaz. Boleh ke boleh ni? Petang ni saya nak cakap siapa Saya selalu kalau live, saya lebih prefer live di Facebook. Sebenarnya untuk pengetahuan, live yang paling terbaik adalah live di Facebook. Ilham Nians, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah 24 orang Okay, saya suka nak tengok berapa ramai yang masuk dalam live ni. Saya buat satu eksperimen lah. Stay live ini akan seorang beri duit raya. Okey. Saya pilih seorang yang stay live ini sampai habis untuk beri duit raya. So kalau you all nak duit raya, you kena stay dalam live ni sampai habis. Lebih kurang 10 minit ke 15 minit kot, 15 minit macam tu. InsyaAllah saya akan bagi duit raya kepada you all petang ini. Okay, you okay ke okay kalau saya nak bagi duit raya ni? Kalau saya nak bagi duit raya, InsyaAllah, InsyaAllah 42 orang, 43 orang. Saya bang, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Semalam saya nak kongsikan satu kisah. Bukan satu kisah lah, saya pengalaman saya tengah-tengah live, tiba-tiba saya punya live tu terpadam. Tak tahulah sebabkan technicality. Saya tengok bateri ada, connection okey, semua okey, semua dah perfect untuk you all. Okey, tapi tiba-tiba terpadam. Saya tak tahu kenapa. Mungkin petang sebelum tu saya ada salah faham sikit. Dengan isteri. So mungkin disebabkan tu lah kot. Bergaduh dengan isteri kan. So Allah marah. Tak boleh gaduh-gaduh dengan pasangan kita. Tak boleh bermasam muka. Tak boleh bersengketa dengan ahli keluarga kita, dengan ibu bapa kita. Okay, kalau kita ada masalah dengan sesiapa pun, kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, ibu bapa kita,
cuba untuk cari jalan penyelesaian. Cuba untuk cari jalan penyelesaian. Okey, kalau tak jumpa jalan penyelesaian itu disertai dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tak sempat tengok live sebab dengan family. Tak apa, it's okay. Jangan tengok live saya. Jangan tengok live saya. Live saya tak ada apa-apa pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan dimurahkan rezeki selalu. Kalau ramai yang stay macam mana? Kalau ramai yang stay bermakna saya akan pilih seorang saja. You all stay kat dalam live ini. Okay, you stay dalam live ni. Saya akan bagi tahu, saya akan end bila-bila masa saja. So saya akan check siapa yang tulis di ruang komen. Saya akan pilih seorang untuk saya bagi duit raya. Berapa duit raya saya bagi? Jeng. Ada duit raya tu boleh lah nak top up Mobile Legend. Hari ni nak share pasal apa? Okay, you all, hari ni saya tak nak share. Maksudnya saya tak ada tajuk yang nak share kepada you all sebenarnya. You all boleh tanya. Korang semua boleh tanya saya soalan. InsyaAllah saya cuba jawab dengan baik lah. Masya Allah, sekarang dah berlega-lega dah. Dulu kan tak boleh orang keluar berniaga dan sebagainya. Sekarang ni dah ada dah pun orang yang menjual, orang kata mangga tu, yang kat traffic light semua tu. Sebab sekarang ni ekonomi kita dah, kita perlu memulihkan ekonomi kita. Memulihkan ekonomi kita. At the same time kita kena jaga kebersihan. At the same time kena pulihkan ekonomi. Befi nak tanya, tanya apa tu? Berapa lama dalam bisnes? Hampir 5 tahun dalam bisnes. Hampir 5 tahun. Dan saya banyak cepat naik. Maksudnya banyak yang benda saya belajar kerana saya belajar dengan kesilapan saya juga. Sebab kesilapan saya tak ada guru. Okey, kalau kita tiada guru yang mengajar kita, maka bersedialah kesilapan, kesalahan, kerugian akan lebih mengajarkan kita. Sebab tu kalau boleh cari bimbingan. Kalau kita nak dunia perlukan ilmu. Kalau kita nak akhirat perlukan ilmu. Kalau kita nak dunia dan akhirat, kita memerlukan ilmu juga. Macam nak jadi orang yang positif. Efi belajar bisnes dengan siapa? Dengan guru saya, ramai guru saya. Efi tuan, tips nak majukan bisnes. Untuk majukan bisnes, memang key point dia, you kena ada ilmu bisnes. You kena ada ilmu bisnes. Bila you dah ada ilmu bisnes yang betul, you apply. Buat tindakan dengan ilmu bisnes tersebut. Bisnes atau perniagaan ini memang akan ada halangan, ujian. Itulah tanda-tanda untuk orang berjaya. Sebab bila kita kata beauty is pain, okay, bila kita kata beauty is pain, success also pain. Saya tu sakit. Ada hantu kum-kum Abang Fi. Assalamualaikum. Masya Allah, salam. Betul ke Abang Fi dulu suka main game? Ya, saya adalah gamers yang tegar. Waktu dulu saya dah seawal umur 7 tahun 6 tahun macam tu kot, 7 tahun saya dah berjinak-jinak dengan game di cyber cafe dan sebagainya. Dan sampailah saya addict dengan gamers, dengan game. Sampai saya sanggup pergi ke cyber cafe, tidur di cyber cafe. Saya main pada 12 malam, 12 pagi, 12 tengah hari esok, baru saya habis main. Okay, sebentar, insyaAllah saya nak baca satu persatu. Bila start modul baru. Okay, modul baru, Alhamdulillah, InsyaAllah saya akan keluarkan 4 modul baru, iaitu modul How to start or repair your business online business.
Macam mana nak start online business, ataupun macam mana nak perbaiki kita punya online business. Dari segi apa? Kita punya funnel, kita punya, dari segi apa lagi ya, kita punya IG, FB, WhatsApp kita, gambar apa yang nak digunakan. Semua funnel-funnel tu kita perbetulkan. Itu modul yang pertama. Modul konten, macam mana nak cari konten yang terbaik, macam nak gunakan gambar ke, nak menggunakan video ke, live ke, gambar, tulisan dalam gambar ke, video viral ke, macam mana, pembinaan konten, nak cari konten di mana. Okey, dan juga copywriting. Copywriting ni maksudnya apa? Copy adalah ayat, writing penulisan ayat. Kalau dalam perniagaan, penulisan ayat ni sangat-sangat penting. If you change your word, you will change your world of business, nature of business. Dan yang ketiga adalah e-book marketing, modul marketing. Modul marketing yang paling latest. Sebelum ni saya ada juga modul marketing IG yang lama, tapi ilmu yang lama tak boleh di-apply sekarang. Ilmu yang sekarang, ilmu yang latest. Ilmu dulu hanya boleh di-apply pada dulu kala. Ilmu yang sekarang, kalau kita nak gunakan untuk kita growkan kita punya sale dan business, kita kena gunakan ilmu yang paling terkini. Dan yang terakhir, saya akan keluarkan modul closing, macam mana saya buat launching, macam mana paid review, macam mana nak kumpul database dan sebagainya. Ini sangat-sangat penting dalam perniagaan. Perniagaan ada tingkatan dia. First you kena buat duit dulu. Lepas you buat duit, barulah you belajar, barulah you buat. At the same time, belajar ilmu, boleh belajar semua ilmu, tapi apply dia apabila mula-mula buat duit. Lepas buat duit, kita urus duit. Lepas urus duit, barulah kita invest duit. 6 Jun, ya betul, InsyaAllah dalam masa yang terdekat ini. Sepatutnya hari inilah. Nantikan. Sebab apa? Sebab kalau boleh saya nak keluarkan modul ini, modul yang sangat-sangat baik, yang boleh bagi kefahaman. You nak dengar tak satu cerita? Cerita apa tau? Cerita tentang katak. Saya nak ceritakan tentang katak. Dan cerita ni diceritakan oleh guru saya, Tuan Abdul Asid. Nak pergi mana tu seorang-seorang? Okey, nak pergi meeting, nak berjumpa dengan Imam Muda Ashraf. Teringin nak jadi macam saya. Buat apa? Jadi lebih baik daripada saya. Luangkan masa dalam bisnes. Buat part time, buat jadual student. You all nak dengar tak saya punya story? Saya nak cerita tentang katak, ataupun cerita ni berkenaan dengan boiling frog. Macam mana nak cari mentor? Cari mentor yang proven, yang ajar tentang ilmu macam mana you nak buat duit, macam mana yang grow you punya duit. Pilih saya bang, bagi duit raya. Right, 82 orang, Masya Allah. Saya akan live, bukan live, saya akan end live ni bila-bila masa. Dan sesiapa yang komen, yang aktif dalam live saya ni, saya akan pilih lah, random. Saya akan pilih, tengok siapa yang rezekinya hari ni kan. Allah nak bagi rezeki pada dia. Berapa saya nak bagi? Saya nak bagi RM50. Saya nak bagi RM50 duit raya. RM50 duit raya. Database tu apa? Database ni maklumat. Kalau contoh database klien, pelanggan kita, maklumat pelanggan kita simpan. Sebab database ni sangat-sangat penting. Duit raya, Alhamdulillah. You all kena stay live ni sampailah. Syarat dia apa? Stay je live ni dan sentiasa aktif dalam saya punya live ni, dalam komen ni. Nanti bila saya end, saya tak bagi tahu bila saya nak end. Bila saya sampai ke di destinasi nanti, saya end, saya akan tengok siapa yang paling bertuah, siapa yang paling best ayat dia menjaga adab, dia tanya soalan yang bagus. Gambar dirahmati, Masya Allah. Jarang tak boy kata-kata. Saya nak ceritakan tentang boiling frog. Cerita ni ada dalam YouTube. Cerita katak ni bagaimana tahu? Boiling ni katak yang mendidih. Katak ni,
kalau kita ambil air yang mendidih, kita panaskan air yang mendidih, panaskan air di dapur sampai dia mendidih. So bila kita dekatkan katak dengan periuk tu yang mendidih tersebut, katak tu tak rasa selesa. Tak rasa selesa dan dia tak nak mendekati sebab panas kan kita punya periuk yang mendidih tu. Tapi kalau kita letak air di periuk, kita belum panaskan lagi, kita letak katak di dalam dia. Bila kita letak katak di dalam dia, katak tu akan stay saja. Katak tu akan stay dan katak tu akan sesuaikan suhu badan dia dengan suhu air tersebut. Okey. Selepas tu bila kita buka api periuk tersebut, katak kat dalam ni, dalam periuk ni. Kita buka api, kemudian bila kita buka api tersebut, temperature periuk tadi tu, suhu periuk tadi tu dan suhu air tadi tu meningkat. Semakin meningkat. Tetapi katak tu tak melompat pun daripada periuk tu, tak keluar pun daripada periuk tu. Sebab apa? Sebab dia cuba untuk sesuaikan suhu badan dia suhu badan dia dengan suhu air tersebut. Lama kelamaan suhu air tersebut melebihi dari ketahanan badan dia dan menyebabkan dia menjadi katak rebus. Masya Allah, katak rebus. Okay, so the moral of story apa? Moral of story, kita jangan jadi seperti katak yang duduk di dalam periuk, yang api akan mendidih. Sebab apa? Katak ini dia berada dalam keadaan yang selesa. Kalau boleh kita pada hari ini, kita jangan duduk dalam keadaan yang selesa. Bila kita duduk dalam keadaan yang selesa, kita cuba sesuaikan diri duduk dalam keadaan selesa, kita tak nak cari ilmu, kita tak nak cari guru, kita tak nak improve diri kita, selesa dengan apa yang kita ada. Lama kelamaan kita akan mati macam katak tadi. Katak tu akan jadi macam katak rebus. Bila kita hari ini duduk dalam keadaan selesa, COVID-19 ni biarlah, tak apalah, tak ada apa pun kan. Tak payah belajar ilmu lah, tak payah nak improve diri lah, tak payah bekerja lah, biar je lah, mak ayah ada lagi semua, anak-anak ada lagi. Kita bila kita dalam keadaan kita duduk dalam keadaan yang selesa, maka tunggulah saat kita akan mati. Mati tu bukannya maksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya kita akan start kehilangan, sebab kita berada dalam keadaan yang selesa. Kalau boleh kita keluar daripada kotak keselesaan diri kita itu untuk improve diri kita. You all faham ke? Faham sangat. Faham ke? Faham sangat. Okey, kalau contoh, kalau kita tak pandai tentang Al-Quran, jangan selesa dalam keadaan kita sekarang ni, tak pandai. Keluar daripada keselesaan, pergi belajar Al-Quran. Walaupun susah nak merangkak, kalau you punya sale business start di tahap tu, jangan selesa, pergi belajar ilmu, cari guru untuk improve. Kalau you all semua nak pergi belajar, jangan selesa dengan pointer yang sama. Keluar daripada kotak keselesaan untuk kita improve diri. Dapat ke dapat ni? Faham ke faham? Macam mana nak buat promoting kalau dropship lebih dari satu produk? Boleh, tak ada masalah. Promote je lah, buat je lah pemasaran, tak ada masalah. Tapi apa yang saya sarankan selalu dekat student-student, anak murid saya, supaya fokus satu persatu kepada killer produk dulu. Produk yang apa, killer produk, apa maksud killer produk? Produk yang betul-betul memberikan jualan yang tinggi. Faham sangat. Best ke best? Saya selalu cerita benda yang baru kan kepada you all kan, supaya you all ni terbuka sikit minda you all ni. Duduk dekat rumah tu PKP kan, minda tertutup, so kena buka sikit minda. Kalau boleh kita kat rumah tu banyak-banyakkan hikmat kepada keluarga kita, banyak-banyakkan membaca, banyak-banyakkan ibadah. Ya, dapat. Faham kata? Keluar dari kotak keselesaan. Ya, betul. Terima kasih konsep Premium Beautiful ni, kita punya Hi-O punya team ni. Faham. Okay, power lah. Allah bagi power. Allah yang power.
Tuan Nefi, jangan lupa soalan saya di atas. Saya tak nampak soalan, saya tengah drive ni. Ni traffic light. Ni kenapa ramai-ramai ni? Tak ada tidur rumah ke? Ya Allah, merayap je. Bebel. Okay, stay live ni saya nak end bila-bila masa saja lepas ni, sebab kita nak sampai di destinasi. Saya doa lah supaya rezeki itu berpihak kepada anda. Kan? InsyaAllah. Okay, kita nak sampai dah. Alright. Kak Farah mana? Kak Farah kat rumah. Okay, mudah-mudahan dengan duit raya yang saya bagi ni, RM50 ni, you all boleh gunakan dengan baik. InsyaAllah gunakan dengan baik. Okay, belanja family ke apa ke. Okay, sekejap lagi saya akan pilih. Nak sampai dah. Masya Allah wa akbar. Coffee bean ke? Coffee bean pun okey juga. Tapi Okey. Terima kasih atas perkongsian. Ceritalah lagi Tuan Efi. Dah nak sampai ni, nanti pergi dekat bio saya, tekan dekat Telegram saya. Selalulah join saya punya live nanti kat Facebook. Nanti saya akan cerita banyak sangat kisah yang memberi pengajaran hidup kita, yang membolehkan kita memberi semangat daripada hidup kita, memberi sesuatu kekuatan. Saya akan cerita banyak-banyak kisah. Dan saya akan relatekan juga kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah kerasulan, kenabian, yang sangat-sangat best sebenarnya. Okay, start buat bisnes bila? Okay, saya akan pilih satu soalan. Bukan saya cepat dunia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Siapakah si dia yang bertuah ataupun yang Allah pilih rezekinya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Good to know you. Good to know you too, dia. Abang Efi belajar ambil course apa, engineering, macam-macam kisah gitu. Best lah kata. Allahu Akbar. Saya belum lagi je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Siapa ni? NRHFZH Daud. Siapa ni? Dia komen ilmu yang sampai dalam jiwa. NRHFZH Daud. Silakan. Mana ada tak? Ada tak NRFZ Daud tadi? Ada tak? Ada tak? Dan habis semua muncul. Itulah. Okay. Okay, DM saya, okay? DM saya, nanti bagilah nombor akaun. Okay, saya bagi duit raya RM50. Okay, itu sahaja daripada saya petang ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah berkati hidup kita. Jangan risau. Rezeki yang Allah berikan ini bukan semata-mata wang. Kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, macam-macam lagi dalam bentuk rezeki. So kita kena banyakkan syukur. Apa yang kita ada kita syukur, apa yang tak ada kita usahakan. InsyaAllah wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.